Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda yang sedang menonton video ini. Di dalam video ini saya akan bercakap tentang arus elektrik dan juga tentang hukum arus Kirchhoff. Bagaimanapun, sebelum saya lanjutkan perbincangan berkenaan arus elektrik dan juga berkenaan hukum arus Kirchhoff di sini, elok saya uji kesesuaian video ini kepada anda. Lita yang digunakan untuk tujuan ujian kesesuaian video ini kepada anda adalah seperti yang terpapar pada skrin komputer. Seperti anda dapat lihat, lita ini terdiri dari 3 buah kotak yang disambung secara bersiri. Isi kandungan kotak-kotak ini serta bentuk sambungan komponen-komponen yang terdapat di dalam mereka tidak diberitahu kepada kita. Yang kita diberitahu adalah maklumat berikut sahaja. Pertama, beza upaya yang merentasi terminal atas dan terminal bawah kotak A adalah bersamaan dengan negatif 10 volt. Kedua, arus yang mengalir di dalam lita ini bernilai 5 A. Ketiga, kotak B adalah sebuah perintang bernilai 1 ohm. Dan keempat, tiada sebarang maklumat diberikan berkenaan dengan kotak C. Soalannya adalah, berapa wattkah jumlah kuasa yang dijana di dalam lita ini? Perlu diingatkan di sini, mungkin kotak A sahaja yang menjana kuasa di dalam lita, manakala kotak-kotak B dan C pula merupakan pengguna kuasa yang dijana oleh kotak A. Ataupun mungkin juga kotak B dan kotak C yang sebenarnya menjana kuasa, manakala kotak A pula merupakan pengguna kuasa. Jadi masalah pertama yang perlu diselesaikan di sini adalah mengenal pasti kotak-kotak mana yang menjana kuasa dan kotak-kotak mana yang mengguna kuasa. Setelah mengenal pasti kotak-kotak mana yang menjana kuasa, kita kemudian perlu campurkan kuasa-kuasa yang dijana ini untuk mendapatkan jawapan yang dicari. Sila pauskan video ini seketika bagi memberi masa untuk anda mencari jawapan kepada soalan yang diberikan ini. Berjumpa kembali. Jawapannya adalah 75 watt. Jika anda boleh menjawab soalan ini dengan betul, maka jelaslah video ini bukanlah untuk level anda. Jadi, bye-bye dan selamat maju jaya kepada anda. Video ini saya bahagikan kepada 2 bahagian. Di bahagian 1, saya akan bercakap tentang arus elektrik. Dan di bahagian 2 pula, saya akan bercakap tentang hukum arus Kirchhoff. Sebagai pengenalan ringkas kepada arus elektrik, saya akan gunakan sebuah litar mudah seperti yang terpapar pada skrin komputer. Litar yang ditunjukkan ini terdiri dari 3 komponen. 1 adalah sebuah bateri, 2 adalah sebuah mentol lampu, dan ketiga adalah sepasang wayar elektrik berwarna biru dan merah. Dari keratan video ini kita dapati beberapa perkara. Pertama, lampu hanya menyala apabila wayar biru telah disambungkan kepada bateri. Fenominan mentol lampu mula menyala apabila wayar biru telah disambungkan kepada bateri dinisbahkan oleh para saintis yang mula-mula mengkaji berkenaan cas-cas elektrik kepada kewujudan aliran cas-cas elektrik melaluinya. Aliran cas-cas elektrik ini mereka namakannya arus elektrik. Perkara kedua yang dapat dilihat adalah pengaliran cas elektrik hanya boleh berlaku apabila pertama, terdapat lita tertutup ataupun dengan lain perkataan laluan berterusan untuk cas mengalir dari bateri ke mentol lampu dan balik semula ke bateri. Kedua, terdapat sebuah daya gerak elektrik di dalam lita untuk mendorong cas-cas elektrik mengalir apabila laluannya lengkap. Di dalam lita ini, daya gerak elektrik yang diperlukan dibekalkan oleh bateri. Kesilapfahaman pertama berkenaan arus elektrik yang saya ingin perbetulkan di sini adalah berkenaan arah alirannya. Walaupun lazim disebut, tetapi hakikatnya adalah arus tidak mengalir. Yang mengalir adalah cas elektrik.
Sama dengan aliran air di dalam pipe, yang mengalir adalah airnya dan bukan derasnya yang mengalir. Bagaimanapun, kita akan ikut kebiasaan dan tetap mengatakan arus mengalir walaupun kenyataan ini sah-sah tidak benar. Seterusnya, mari kita lihat pula bagaimana arus elektrik boleh diukur. Perlu diketahui bahawa arus elektrik mempunyai dua ciri. Satu adalah keamatan, saiz ataupun magnitude, dan kedua adalah arah aliran. Sama dengan aliran air di dalam sebatang pipe, maklumat yang kita inginkan berkenaan aliran air tersebut adalah pertama, kederasan aliran air dan kedua, arah aliran air. Jadi bagi aliran cas elektrik di dalam wayar, maklumat yang kita inginkan berkenaan aliran cas elektrik tersebut adalah pertama, magnitude ataupun kekuatan aliran cas berkenaan dan kedua, arah aliran cas berkenaan. Secara praktikalnya, magnitude serta arah arus boleh ditentukan menggunakan alat yang dikenali sebagai ammeter. Magnitude arus diukur dalam unit yang dipanggil ampere. Arus kecil diukur dalam unit miliampere, mikroampere, nanoampere, picoampere dan sebagainya. Manakala arus-arus yang lebih besar diukur dalam unit kiloampere, megaampere dan seterusnya. Ini adalah gambar sebuah ammeter arus terus ataupun juga biasa disebut DC ammeter. Ammeter ini boleh mengukur arus bersaiz kosong sehingga 30 A. Bagaimanapun, ammeter ini hanya boleh mengukur arus jika ia dipasang pada arah yang betul. Ini pula adalah sebuah ammeter yang telah saya bina sendiri. Berbeza dengan ammeter pertama tadi, ammeter ini boleh mengukur kedua-dua arus positif dan juga arus negatif. Julat ukuran arusnya adalah dari negatif 1 A hingga ke positif 1 A. Ini pula adalah sebuah galvanometer yang saya telah ubah suai menjadi sebuah ammeter. Sama dengan ammeter kedua tadi, ammeter ini juga boleh mengukur arus positif dan juga arus negatif dari negatif 2 A hingga ke positif 2 A. Dengan menggunakan ammeter sebegini, kita tidak perlu risau sama ada kita telah sambungkan ia pada arah yang betul di dalam litar untuk mengelakkan kerosakan. Seterusnya, kita lihat pula teori-teori yang cuba menerangkan apa itu arus elektrik. Terdapat dua teori berkenaan arus elektrik. Pertama adalah yang dinamakan teori arus konvensional dan kedua adalah teori arus elektron. Teori pertama dinamakan teori arus konvensional kerana ia adalah teori yang pertama yang diajukan berkenaan arus elektrik sebelum wujudnya teori-teori lain. Mengikut teori ini, kewujudan arus elektrik di dalam litar dinisbahkan kepada aliran cas-cas positif bebas dari kutub positif bateri ke kutub negatifnya. Manakala, di dalam teori arus elektron pula, kewujudan arus elektrik di dalam litar dinisbahkan kepada aliran cas-cas negatif bebas dari kutub negatif bateri ke kutub positifnya. Seterusnya, bagaimanakah pula caranya untuk kita menentukan arah arus elektrik yang sedang mengalir di dalam satu-satu wayar? Untuk menjawab soalan ini, sila pertimbangkan pasangan yang ditunjukkan pada skrin komputer, di mana sebuah bateri disambungkan terus kepada sebuah mentol lampu melalui sepasang wayar yang sama warna, manakala terminal-terminal bateri ditutup dari pandangan mata sehingga kita tidak tahu yang mana satu wayar positif dan yang mana satu wayar negatif. Masalah yang timbul di sini adalah teori yang mana yang kita harus guna pakai untuk menentukan arah aliran arus di dalam litar. Adakah kita perlu gunakan teori arus elektron ataupun adakah kita perlu gunakan teori arus konvensional dan bagaimanakah caranya? Jawapannya, kita tidak perlu pakai mana-mana teori pun. Apa yang kita perlu buat adalah pasangkan sahaja sebuah ammeter di dalam litar dan biarkan ianya yang menentukan arah aliran arus.
Kita boleh ketahui magnitud dan arah arus di dalam litar dari bacaan ammeter seperti berikut. Magnitud arus diberi oleh pesongan jarum ammeter. Arah arus pula diberi oleh tanda arus sama ada ia bernilai positif ataupun bernilai negatif. Jika ammeter memaparkan bacaan positif, itu bermakna arus konvensional sedang mengalir dari terminal positif ke terminal negatif ammeter. Kita juga boleh katakan jika kita mahu, elektron sedang mengalir masuk ke dalam ammeter melalui terminal negatif dan keluar melalui terminal positifnya. Perlu diketahui di sini bahawa walaupun elektron sedang mengalir dari terminal negatif ammeter ke terminal positifnya, arus yang dihasilkan oleh aliran elektron ini adalah berlawanan arah dengan arah pergerakannya, iaitu arus yang dihasilkan oleh aliran elektron ini, yang kita namakan arus elektron, mempunyai arah positif ke negatif, sama dengan arah arus konvensional. Ini kita perlu sentiasa ingat agar tidak keliru. Sebaliknya, bacaan negatif pula memberitahu kita arus konvensional sedang mengalir dari terminal negatif ke terminal positif ammeter. Kita juga boleh katakan jika kita mahu bahawa elektron sedang mengalir masuk ammeter melalui terminal positifnya dan keluar melalui terminal negatifnya. Juga kita perlu ingat bahawa anak panah arah rujukan arus atau dengan lain perkataan kedudukan terminal positif dan terminal negatif ammeter tidak berubah walaupun arus yang mengalir melalui ammeter mungkin berubah-ubah arahnya sebagaimana arus ulang-alik. Untuk mengetahui bagaimana ammeter digunakan untuk mencari magnitud serta arah arus yang mengalir di dalam sesebuah litar, sila tonton keratan video berikut sehingga selesai. Di dalam keratan video ini, kita ingin mengetahui magnitud serta arah aliran arus yang mengalir di dalam mentol lampu apabila ia disambungkan kepada sebuah bateri yang kedudukan terminal positif dan terminal negatifnya terlindung dari pandangan mata. Jadi, masalah pertama yang perlu diselesaikan di sini adalah apakah arah sambungan yang betul yang perlu digunakan bagi ammeter supaya ia dapat memberikan maklumat yang betul berkenaan magnitud serta arah aliran arus di dalam litar. Adakah arusnya mengalir dari arah terminal A ke terminal B mentol lampu berkenaan atau adakah ia mengalir dari arah terminal B ke terminal A? Penyelesaian kepada masalah ini sebenarnya adalah mudah sahaja. Oleh kerana kita tidak tahu apakah cara sambungan yang betul yang perlu digunakan, kita akan memasang dua ammeter secara bersiri tetapi secara berlawanan arah sambungan seperti yang ditunjukkan di dalam keratan video ini. Hasilnya seperti yang dapat dilihat, ammeter 1 memberikan bacaan positif 0.8 M, manakala ammeter 2 pula memberikan bacaan negatif 0.8 M. Rajah di skrin menunjukkan bentuk sambungan antara bateri, ammeter dan juga mentol lampu seperti yang digunakan di dalam keratan video tadi. Soalan yang timbul di sini adalah cara sambungan manakah yang betul? Cara sambungan ammeter 1 kah atau cara sambungan ammeter 2? Atau dengan lain perkataan, bacaan dari ammeter manakah yang perlu dipilih? Bacaan dari ammeter 1 kah atau bacaan dari ammeter 2? Seterusnya, bagaimanakah caranya maklumat-maklumat ini dapat dicatatkan di atas litar skematik perpasangan ini? Iaitu, bagaimanakah caranya untuk memberitahu kepada sesiapa yang membaca litar skematik itu bahawa arus yang dicatatkan di atas litar skematik itu diperolehi menggunakan sambungan ammeter 1 ataupun menggunakan sambungan ammeter 2? Jawapannya, mana-mana satu ammeter pun boleh dipilih. Misalkan kita pilih ammeter 1. Maka, untuk menunjukkan yang kita telah memilih untuk menggunakan bacaan dari ammeter 1, mula-mula kita lukiskan sebuah anak panah di atas litar skematiknya di lokasi di mana ammeter 1 telah dipasangkan di dalam litar.
Anak panah yang dilukiskan ini pula mestilah dilukis mengarah ke kanan kerana terminal positif emitter 1 berada di sebelah kirinya, manakala terminal negatifnya pula berada di sebelah kanannya. Arah anak panah ini memberitahu kepada sesiapa yang membaca litar skematik ini yang arah positif arus konvensional di lokasi berkenaan adalah ke kanan. Arah anak panah ini juga memberitahu kepada si pembaca litar skematik ini yang terminal positif emitter 1 yang diwakili oleh anak panah ini berada di sebelah ekornya, manakala terminal negatif emitter ini berada di sebelah kepala anak panah. Seterusnya, di atas anak panah ini pula kita tuliskan nilai arus seperti yang dipaparkan oleh emitter 1 iaitu I bersamaan positif 0.8 M. Iaitu jika nilai arus I adalah positif, kita tuliskan angka positif. Dan jika nilainya negatif, kita tuliskan angka negatif. Maka jika bacaan arus seperti yang dituliskan di atas anak panah itu adalah positif, ia memberitahu kita bahawa arus konvensional yang sedang mengalir melalui emitter 1 sedang mengalir ke arah kanan. Sebaliknya, jika bacaan yang dipaparkan oleh emitter 1 adalah negatif, itu bermakna arus konvensional sedang mengalir melalui emitter 1 ke arah kiri. Kita juga boleh katakan jika kita mahu bacaan positif yang dipaparkan oleh emitter 1 sebagai memberitahu kita bahawa elektron sedang mengalir masuk emitter 1 melalui terminal negatifnya dan mengalir keluar melalui terminal positifnya. Bagaimanapun, perlu difahami di sini bahawa walaupun elektron sedang mengalir masuk emitter 1 dari arah terminal negatif ke arah terminal positifnya, arus yang dihasilkan oleh aliran elektron ini, yang disebut arus elektron, mempunyai arah sama dengan arus konvensional, iaitu dari terminal positif ke terminal negatif. Bagaimanapun, saya tidak akan berbicara panjang berkenaan isu ini di sini supaya tidak menimbulkan kekeliruan. Selain dari itu, kita perlu tahu bahawa di dalam menganalisa dan menerangkan cara kerja sesebuah litar elektrik, kita tidak bercakap dari sudut aliran arus elektron. Semua sebutan arus merujuk kepada arus konvensional. Sebagai contoh, persamaan hukum Ohm iaitu V bersamaan IR sebenarnya merujuk kepada teori arus konvensional. Di dalam bidang elektronik pula, arah anak panah pada simbol diode dan juga pada simbol transistor semuanya merujuk pada arah aliran arus konvensional. Sebagai ingatan, disebutkan sekali lagi beberapa perkara di sini. Pertama, arah anak panah tidak mewakili arah arus. Kedua, lokasi anak panah mewakili lokasi sebenar emitter yang mengukur arus berkenaan. Ketiga, arah anak panah mewakili arah rujukan arus konvensional ataupun boleh ditafsirkan sebagai menunjukkan lokasi terminal positif emitter berada di sebelah ekor anak panah, manakala terminal negatifnya berada di sebelah mata anak panah. Dan keempat, I bersamaan dengan bacaan yang dipaparkan oleh emitter berkenaan. Sebaliknya, jika kita memilih untuk menggunakan bacaan dari emitter 2, maka kita perlu lukiskan sebuah anak panah di atas litar skematiknya di lokasi di mana emitter 2 telah dipasangkan di dalam litar. Anak panah ini pula mestilah dilukiskan mengarah ke kiri kerana terminal positif emitter 2 berada di sebelah kanannya, manakala terminal negatifnya pula berada di sebelah kirinya. Seterusnya, di atas anak panah ini pula, kita tuliskan nilai arus seperti yang dipaparkan oleh emitter 2 iaitu I bersamaan dengan negatif 0.8 M. Dan sama dengan tafsiran yang digunakan untuk emitter 1, arah anak panah ini memberitahu kepada sesiapa yang membaca litar skematik ini yang arah positif arus konvensional di lokasi berkenaan adalah ke kiri.
Maka, apabila emitter 2 memaparkan bacaan arus yang negatif, itu berarti arus konvensional yang sedang mengalir melaluinya mempunyai arah dari kiri ke kanan. Baiklah, sebagai menguji kepahaman anda tentang cara menandakan arah rujukan arus, cuba buat latihan berikut. Di dalam latihan 1 ini, anda diberikan sebuah lita di mana magnitud arus yang mengalir melalui mentol lampu seperti yang diberikan oleh emitter bernilai 0.9 M. Rajah sambungan lita ini adalah seperti yang ditunjukkan di skrin. Berdasarkan maklumat-maklumat yang diberikan oleh emitter, lukiskan anak panah arah rujukan arus 0.9 M itu di atas lita skematik yang diberikan dan tuliskan nilainya di atas anak panah tersebut. Jawapan yang betul adalah seperti yang ditunjukkan pada lita skematik, di mana arus I bernilai positif 0.9 M dan anak panah yang mewakili arah sambungan emitter yang juga disebut arah rujukan arus konvensional menunjuk ke arah kanan, iaitu dari terminal positif ke terminal negatif emitter berkenaan. Di dalam latihan 2 ini pula, emitter memberikan bacaan negatif 0.9 ampere. Berdasarkan maklumat-maklumat yang diberikan oleh emitter, lukiskan anak panah arah rujukan arus negatif 0.9 M itu di atas lita skematik yang diberikan dan tuliskan nilainya di atas anak panah tersebut. Jawapan sebenar adalah seperti yang ditunjukkan pada lita skematik di mana anak panah mengarah ke kiri dan arus I bernilai negatif 0.9 M. Akhir sekali, di dalam bahagian 1 ini, saya akan bercakap pula tentang kegunaan konsep arah rujukan arus di dalam analisis lita elektrik. Perlu diketahui bahawa konsep arah rujukan arus ini adalah amat penting dipahami untuk membolehkan kita menggunakan ketiga-tiga hukum asas elektrik, iaitu hukum Ohm, hukum arus Kirchhoff dan juga hukum voltan Kirchhoff dengan betul ketika menganalisa sesuatu lita elektrik. Baiklah, dari perbincangan-perbincangan sebelum ini, perkara-perkara yang dapat kita fahami berkenaan arah arus rujukan adalah: pertama, anak panah arah rujukan arus yang dilukiskan di atas sesuatu lita skematik itu sebenarnya mewakili sebuah ammeter. Kedua, lokasi anak panah ini di atas rajah skematik berkenaan mewakili lokasi sebenar ammeter tersebut di dalam lita. Arah anak panah ini pula menunjukkan arah sambungan ammeter di dalam lita berkenaan. Keempat, kita bebas memasang ammeter pada mana-mana arah sambungan yang kita pilih. Ini kerana kita lazimnya tidak akan tahu arah aliran sebenar sesuatu arus itu sebelum kita mengukurnya. Misalkan kita diberikan sebuah lita seperti yang ditunjukkan pada skrin komputer, yang terdiri daripada sebuah bateri 10 volt, sebuah perintang 1 ohm dan sebuah kotak C yang kita tidak ketahui isi kandungannya. Kotak C ini berkemungkinan adalah sebuah bateri, sebuah perintang ataupun mungkin juga ia terdiri daripada sambungan beberapa buah perintang dan bateri. Dengan sebab itu, kita tidak boleh katakan dengan pasti sekadar berdasarkan pada teori arus konvensional bahawa ada sebuah arus konvensional sedang mengalir keluar dari terminal positif bateri 10 volt itu dan masuk semula melalui terminal negatifnya. Ini kerana mungkin kotak C itu sebenarnya adalah sebuah pengecas bateri dan ia yang sedang mengalirkan sebuah arus konvensional pada arah lawan jam untuk mengecas bateri 10 volt itu. Jadi, terdapat dua kemungkinan arah aliran arus di dalam lita ini, yang mana satu arah yang betul tidak dapat dipastikan sekadar berdasarkan dari penglihatan mata saja terhadap lita tersebut.
Secara praktikalnya, kita boleh dapatkan maklumat berkenaan magnitud serta arah arus yang mengalir pada mana-mana lokasi yang dipilih di dalam letak ini dengan cara memasang sebuah emitter sifar tengah di situ pada mana-mana arah yang kita pilih. Sebaliknya, untuk mendapatkan maklumat berkenaan magnitud serta arah arus yang mengalir di dalam letak ini secara analisis pula, kita mulakan analisis dengan cara melukiskan sebuah anak panah di atas rajah skematik letak ini pada mana-mana lokasi dan arah yang kita pilih. Seperti yang telah disebutkan berkali-kali sebelum ini, anak panah ini mewakili emitter hipotetikal yang akan mengukur arus yang mengalir pada lokasi yang dipilih di atas litar skematik tersebut. Selepas melukiskan anak panah arah rujukan arus di atas setiap satu wayar litar tersebut, barulah kita boleh fikirkan bagaimana cara meletakkan tanda-tanda positif dan negatif pada setiap satu beza voltan yang wujud di dalam litar tersebut. Kaedahnya akan diterangkan setelah kita pelajari tentang konsep voltan di dalam video yang lain. Tahniah kerana anda telah tabah sampai ke hujung video ini. Dengan memahami apa yang saya cuba terangkan di dalam bahagian 1 ini, anda sudah boleh masuk ke bahagian 2 pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.